DOE. Okay, seterusnya saya akan sambung DOE and then last sekali wildlife. Okay, saya akan pergi dengan cepat, so please attention lah. Okay, ini adalah kawalan alam sekitar di ladang kelapa sawit. Ini berkenaan dengan environment. Okay. So ini adalah pengenalan akta, apa yang akan disampaikan dalam slide ini lah. So Jabatan Alam Sekitar adalah di bawah Kementerian Tenaga Teknologi Sains Perubahan Iklim dan Alam Sekitar. So ada banyak agensi dan juga jabatan. Jabatan Alam Sekitar adalah salah satu. So kalau untuk di Tawau, office dia di atas Yasin Kari House, DOE, Department of Environment. Office diorang di atas Yasin Kari House dekat Sabindo. Okay. Okay, apa fungsi dan juga bidang kuasa JAS? Ialah mentadbir dan menguatkuasakan akta kualiti alam sekeliling dan juga peraturan-peraturan di bawahnya. Okey, apa peraturan di bawahnya? So inilah dalam handout kita ada bagilah. Okey, pertanian di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu pertanian secara kecil-kecilan dan juga pertanian secara komersial dan juga intensif. So kita adalah di bawah sinilah secara kecil-kecilan. Pekebun kecil artinya pemunya atau penduduk atau wakil pemunya atau penduduk tanah yang keluasannya kurang daripada 40 hektar. So di bawah 40 hektar kita kira sebagai smallholders. Pencemaran, okey, antara pencemaran yang terjadi di dalam ladang lah. Okey, ini adalah dalam fasa penyediaan ladang semasa kita membuka ladang untuk kelapa sawit. So ini adalah antara pencemaran di mana kita akan tebang hutan. So bila penebangan hutan akan terjadi, kawasan tadahan akan terhakislah. Okey, semasa pengoperasian pula, semasa sudah ada kelapa sawit, sudah ada pokok, pencemaran yang akan terjadi ialah apabila kita menggunakan chemical yang tidak sesuai untuk tanah. Contoh macam paraquat, dia akan makan itu, dia tidak bagus untuk tanah, paraquat. Itulah diharamkan. So itu adalah salah satu pencemaran lah. Okey, seterusnya ialah pencemaran air. Pencemaran air ada beberapa. Air berwarna hijau, so di dalam dia ada algae. Air berlumpur dan juga lapisan berkilau di permukaan. Ini maksudnya ada minyak lah di atasnya. So contoh-contoh untuk mengelakkan hakisan ialah penanaman tutup bumi. Ini dia punya tanaman lah untuk tutup itu lereng bila kita sudah buka ni kan. Okey, ini dia punya perangkap mendap. So apa kesan pencemaran air kepada Malaysia, kepada kita lah. So salah satunya ialah menjejaskan kualiti air sungai. Macam sekarang yang berlaku di Selangor, satu Selangor tiada air sebabkan pencemaran, kan? So macam sekarang pun kita nampak sungai tidak putih macam dulu sudah, dia warna coklat sudah. So itu adalah sebab-sebab daripada pencemaran lah. Okey, ini ialah bencana alam. Kalau kita terlampau tebang pokok, bila hujan kuat, terjadilah banjir, tiba-tiba banjir. Okey, seterusnya ialah pencemaran udara. Macam mana boleh berlaku pencemaran udara? Ialah melalui pembakaran terbuka, open burning. Ialah apa-apa pembakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas tanpa melalui cerobong asap. So apa kesan dia? Dia akan menyebabkan udara kotor, jerebu,
gangguan penglihatan, kesehatan dan aktiviti harian, menjejaskan sektor perindustrian, perubahan iklim dunia. Okey, ini adalah contoh bila ada pembakaran terbuka. Tapi ini tahun belum ada lagi lah, mungkin sebab COVID, so Indonesia tidak membakar hutan. So tidak ada lagi lah untuk tahun ini. Harap-harap tidak ada lah sampai ujung tahun. Ya. Okey, seterusnya ialah kesan terhadap kesihatan. Apabila habuk daripada aktiviti pembakaran mengandungi bahan organik dan logam berat yang boleh menyebabkan iritasi mata, batuk, sakit tekak, merosakkan paru-paru serta kanser paru-paru. So bila kita sedut itu bau daripada pembakaran, dia akan ada kesan-kesan ni lah. Okey, apakah jenis aktiviti pembakaran terbuka yang dibenarkan? Okey, sebenarnya untuk membakar kita boleh, sebenarnya dibenarkan. Tapi apa pembakaran yang dibenarkan? Tidak semua ya. Bukannya kita chipping kelapa sawit terus boleh bakar. Tidak boleh. Dia ada step dia. Okey, dekat sini dia ada 15 aktiviti yang dibolehkan untuk membakar. So kalau kita tengok dekat G sahaja ni, pembakaran tumbuhan bagi pekebun kecil. Ini sejak kita punya part. Ada tumbuhan yang kita boleh dibenarkan bakar. Bukan langsung tidak boleh, ada boleh, tapi ada syarat dia lah. Okey, apa syarat dia? Okey, pekebun kecil 40 hektar dan ke bawah ataupun 100 hektar dan ke bawah. So, tanaman tumbuhan ialah hasil bijian, rumput, buah atau hasil tanaman pertanian lain. So, batang padi termasuk jerami, padi dan rumpai sawah. So, pembakaran terbuka, pembakaran tumbuhan bagi pekebun kecil. Tidak lebih daripada 2 hektar satu hari, ditebang dan kering sebelum pembakaran. Tempo pembakaran 8 pagi sampai 6 petang sahaja. Tidak guna bahan yang mengeluarkan asap hitam, contoh diesel. Lokasi pembakaran jauh daripada jalan raya dan laluan utama. Tidak menyebabkan kacau ganggu penduduk berampiran. Dipantau dan dikawal rapi. Pembakaran di kawasan tanah. Pembakaran tidak dibenarkan pada musim jerengku. So ini dia punya syarat-syarat lah untuk kita membakar. Kena 8 pagi sampai 6 petang. Dan tidak semua tanaman boleh bakar ya. Okey, dalam program MSPO, aktiviti pembakaran terbuka adalah tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan ya. Contoh pembakaran terbuka ialah pembakaran sampah-sampah di dalam dari pekerja kan. 千万不要跟他们讲 OK 垃圾烧掉好了 kan 不要尽量不要跟他们讲垃圾烧掉哈，因为如果 auditor 看到的话，下面有那个黑色的那个 stain 烧了的东西，它不是有黑在地上了没 ？auditor 看到 confirm tidak lulus， tidak pass。OK， 所以尽量跟工人讲，不要烧东西在坝里面。垃圾就是挖一个洞，埋掉它，还是萝莉要出去的话，就叫萝莉再出去咯，找一个地方丢它咯，垃圾。OK， ini adalah contoh-contoh sampel lah. Ini contoh pembakaran. Ada soalan? Ada kan? Seterusnya ialah hasil buangan, which is we call it schedule waste. So ada dua, bukan buangan terjadual dan juga buangan terjadual. So apa tu buangan terjadual? What we call is
schedule waste lah dekat dalam MSPO. So schedule waste ada 77 kategori dan juga 5 kumpulan mengikut karakter atau sifat-sifat buangan. So store kena kemas lah. Tidak semestinya cantik, tapi kena kemas. Okey, untuk buangan terjadual kita kena tanda dengan tanda yang sesuai. Okey. Okey, ini adalah contoh pembersihan tapak. So guidelines untuk sisa buangan terjadual boleh refer dekat ni lah, doe.gov.my. Okey, untuk MSPO, apa yang schedule waste, apa yang ada dalam ladang ialah 3. Yang pertama ialah galen racun. Galen racun, yang kedua ialah karung. Yang ketiga ialah minyak pelincir. Minyak pelincir. So 3 benda ni, 这个3样东西，你的那个 galen 啊，要水桶啊。第二个是你的fertilizer bag， 第三是那个 lubricant oil， 你换车油啊，换那些比如讲 Hitachi 啊 maintenance 自己 maintenance 那些油啊，都是要好好的处理啦。 OK， 如果没有好好的处理的话， hukuman denda tidak lebih 500,000 dan juga penjara tidak lebih 5 tahun。 OK， so 不要这样子乱丢咯，那些卡隆啊，那些 gallons 啊，尽量找一个地方比如讲 store， 做一个 store 啊，把全部东西放在那边咯。gallon 放一边，卡隆放一边，那个油就放一边咯。 OK， jangan buang di dalam blok. Banyak saya nampak tuh jalan-jalan dalam blok, karung di bawah pelepah. Sudah buang baja dia terus buang saja. Okay? Nanti boleh balik kasih tahu pekerja itu karung sudah buang, bawa balik pergi rumah, kita kumpul dia. Okay? So ini adalah buangan terjadual di ladang kelapa sawit lah. Botol sisa racun makhluk perosak, bekas penyimpanan baja kimia itu karung, bekas racun rumpai galen, minyak hidrolik terpakai. So ini adalah syarat-syarat pembukaan ladang yang ditetapkan oleh Jabatan Perlindungan Alam Sekitar. Sekiranya kita buka 500 hektar dan ke atas, kita kena buat EIA punya report, Environmental Impact Assessment. Kalau kita buka 500 hektar dan ke atas, kita kena buat ini report. So ini report siapa yang boleh buat? Kita kena panggil assessor, kita kena panggil profesional punya orang untuk bikin. Okay, EIA. Tapi kalau keluasan kita buka itu ladang 100 ke 500 hektar, kita boleh buat PMM sahaja. PMM sahaja. Okay, dia tidak susah PMM, yang susah EIA. Dia perlukan orang luar lah untuk buat. Okay, seterusnya berkenaan dengan sungai. 如果巴里面有河的话 OK， kalau ada sungai di dalam estate, kalau kan next slide. OK, kalau ada sungai di dalam ladang, kelebaran sungai 5 meter. So kiri 5 meter, kanan 5 meter, tidak boleh tanam apa-apa. OK, paham tak? Kalau sungai 5 meter dan ke bawah, kiri kanan tidak boleh tanam apa-apa, 5 meter, ikut kelebaran sungai. Okey? Okey, di bawah 5 meter kita kena reserve 5 meter kiri kanan.
Kalau 5 ke 10 meter, kita kena reserve 10 meter. Kalau 10 ke 20 meter, kita kena reserve kiri kanan 20 meter. 20-40 meter, kena 40 meter lah. More than 40 meters, 50 meters lah kiri kanan. Okay, kiri 50 meter, kanan 50 meter. Kalau ada sungai besar dekat ladang lah. Okay. So, prosedur pelupusan bekas racun makhluk perosak. Okey, untuk galen, kita boleh lupuskan. Ada beberapa cara. Ialah salah satu, kitar semula. Kita boleh kitar semula ataupun dikembalikan kepada pengeluar. Di mana kita beli, kita kasih balik sama dia lah. So, kalau mau kitar semula, kita kena bilas dia 3 kali. 我们需要洗掉那些洗3次，冲水3次在里面，过后就放咯。然后下面那个 gallon 啊，冲了3次水，过后就下面洞3个洞咯。意思说我们不要用那个 gallon 了，过后就放在一边。OK， 如果不要的话，就kembalikan kepada pengeluar, give back to the suppliers ataupun hantar ke pusat pelupusan sisa kimia. OK， 这个是我讲的话，刚刚哦。So bilas 3次，我们给kita semula， 可以拿去洗了，我们会拿到钱了。And then 如果没有 bilas 的话，就有buangan terjadwal。And then 如果没有好好的处理的话，就是tindakan undang-undang咯。OK， seterusnya apa kesan pencemaran？ 污染的话会有这些kesan咯。Kos pemulihan yang tinggi, menjejaskan kesehatan dari generasi ke generasi, kepupusan biodiversity, dan seterusnya. Okey, sekiranya ada apa-apa soalan, boleh direct contact kepada dorang, Jabatan Alam Sekitar. So, dorang sangat sibuk dan staff pun tidak cukup untuk datang hari ini. So, saya yang tolong present lah. So, kalau ada apa-apa yang tidak faham, boleh direct contact orang. Ini number. Ataupun direct pergi office orang dekat atas Yasin Curry House. Ada nampak tu dia punya signboard besar. Okay. Okay, last kita akan pergi kepada perhilitan. 各位有问题吗？